Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kali ini saya akan terangkan tentang proses penyesuaian keseimbangan dari jangka pendek ke jangka panjang bagi firma PPS, di mana dalam jangka pendek PPS diandaikan memperolehi untung lebih normal, dan dalam jangka panjang PPS akan memperolehi untung normal. Okay, sebelum itu kita buat dulu paksi. So ni kita tulis paksi harga, dan sini kuantiti. Okey, kemudian sini pun harga juga. Okey, firstly kita start dengan dua rajah yang pertama, iaitu di rajah pertama yang berkaitan dengan industri atau pasaran. Kita mengandaikan keseimbangan dicapai apabila keluk penawaran S0 bersilang dengan keluk permintaan DO pada titik keseimbangan E0, iaitu pada harga P0 dengan kuantiti keseimbangannya pada Q0. Okey, so ayatnya adalah seperti inilah. Okey, saya tunjukkan untuk ayat pertama. Keseimbangan dalam jangka pendek PPS bagi darjah 1, keseimbangan dicapai apabila keluk S0 bersilang dengan keluk DO pada titik keseimbangan E0 pada tingkat harga pasaran P0 dan kuantiti keseimbangan pada Q0. Okey, Q0 di sini ya. Okey, kemudian uraian untuk rajah yang di sebelah kanan, rajah 2 bagi firma. Okey, disebabkan setiap firma dalam pasaran PPS ni dia penerima harga, so dia akan mengambil saja harga P1 tu sebagai harga pasaran jualan dia lah. Kita gariskan bagi dituliskan keluk hasil AR0 sama dengan MR0 sama dengan DO sama dengan PO lah. Kita tulis begitu, PO ni boleh tulis PO sebab daripada P0 so this is keluk hasil purata R0, AR0 dan hasil marginal MR0. Okey, ini keluk hasil. Bagaimana dengan keluk kos? Okay, disebabkan dalam jangka pendek firma PPS ni memperolehi dalam jangka pendek dapat untung lebih normal, so kita kena buat keluk kos purata pada kawasan di sebelah sini sebelah sini. So kalau kita ada 4 kawasan tu, di sinilah kita start dengan petak yang pertama, ni petak yang kedua, petak ketiga, petak keempat kan, kita bagi 4 ni. So di sini so kita buat sebab dia dapat untung lebih normal, so maknanya keluk kos purata jangka pendeknya adalah berbentuk begini so AR lebih tinggi daripada AC, so this is SAC kosong lah. Okay, bila ada SAC kosong, so dia akan ada satu SMC kosong Okey, ini dalam jangka masa pendek lah. Okey, so kita akan melihat keseimbangan lah. Yang pertama sekali keseimbangan MRMC. So dalam jangka pendek ni, MR ni adalah MR0 bersilang dengan MC jangka pendek lah, SMC0 pada titik E, kita tulis E kecil E0
kosong. Okey, I kosong titik keseimbangan, harga keseimbangan P kosong, dan kuantiti keseimbangannya adalah pada titik E kosong ni, gariskan ke bawah. Okey, kita gariskan ke bawah secara selari lah. Okay, this is Q kecil kosong. Q kosong. Kita nak bezakan Q ni dengan Q sebelah sini. Ini Q huruf besar, Q huruf kecil lah, kuantiti. Okay, so penerangan kepada uraian pertama bagi rajah 2 ni seperti yang saya tunjukkan ni lah. Okay, so keseimbangan jangka pendek rajah 2 bagi firma. So keseimbangan pasaran PPS ni dicapai pada apabila MR sama dengan MC. Dia dicapai pada semasa apabila keluk hasil sud bersilang atau sama dengan keluk kos sud lah. Kes ni bersilang di mana? Hasil sudnya adalah MR kosong. This is MR kosong pada titik E ni. Apabila MR kosong ni bersilang dengan SMC kosong. This is MC sama dengan MR. So MC nya adalah SMC kosong, MR nya MR kosong pada titik keseimbangan E kosong, E kecil kosong. So inilah ayat dia pada titik keseimbangan E kosong, ya, pada harga keseimbangan pasaran P kosong, dan dia penerima harga lah. So dia P0 ni dia mendata sama dengan pasti kuantiti dia, dan kuantiti keseimbangannya pada Q0. Q0 di sinilah. Okey, Q0 nya di situ. Okey ya. So itu dia tentang keadaan huraian bagi ayat yang kedua lah, bagi rajah 2. Okey, seterusnya ialah kita akan menerangkan tentang situasi yang seterusnya. Okey, iaitu kita akan ceritakan tentang AR dengan AC. Okey, pada sebelah sini AR ni adalah AR kosong pada P0. Kita tulis sini kosong dan sini juga kosong. Okey, so hasil purata AR kosong iaitu pada OP0. Manakala kalau kos purata AC untuk jangka pendeknya adalah pada SAC kosong. Okey, SAC kosong ni ialah dicapai pada titik sini. Saya tulis titik A. Okey, ni saya tandakan di sini. Ni SAC pada kuantiti Q0, kos purata jangka pendeknya pada titik A. Lepas tu kita gariskan lah. Okey, kita gariskan dia di atas daripada titik minimum ST titik minimum yang silang dengan NC ni lebih rendah. So dia berada di atas, dia juga gariskan, dia akan jadi begini. So ini adalah kita tanda sebagai P sajalah. Okey, so dia berada di atas daripada SC ni lebih rendah, SC minimum ni lebih rendah daripada titik A sebab titik A ni pada kuantiti Q0 ni SC dah mula meningkat. Okey, so kita tanda begitulah. Jadi kita akan hurailah. Jadi huraian kita adalah seperti yang saya tunjukkan ini. Keseimbangan jangka pendek bagi rajah 2, keseimbangan jangka pendek rajah 2 itu kuantiti keseimbangan pada kuantiti keseimbangan Q0 ni ini didapati hasil purata lebih besar daripada kos purata. AR lebih besar daripada AC lah. Nah, itu kalau di dalam rajah ini kalau hasil puratanya adalah pada AR kosong. AR kosongnya ini ni. Iaitu pada harga P0. Okey, manakala kalau kos puratanya iaitu SAC kosong ni pada kuantiti ni ialah pada titik A pada harga P pada harga P pada titik A. Okey, kita tengok pada kuantiti keseimbangan Q0 pula baru kita nampak
Okey, selepas itu selepas kita menghuraikan situasi kos purata dan hasil purata, kita akan membandingkan kawasan TRTC ataupun jumlah hasil dengan jumlah kos. Disebabkan keadaan dalam jangka pendek ini firma dalam jangka pendek ini firma PPS memperolehi untung lebih normal, maka kita faham bahawa jumlah hasil TR lebih besar daripada jumlah kos. Okey, so kita tunjuk gini dulu. So kita akan dapati keadaan ini menunjukkan jumlah hasil lebih besar daripada jumlah kos lah. Okey, TR lebih besar daripada TC. So saya nak tunjukkan di mana kawasan TR daripada AR tadi kat sini kan, pada P0. P0 ni AR. Okey, AR hasil purata bila didarab dengan kuantiti OQ0 ni, maknanya kawasan TR-nya adalah OP0 EOQ0. Okey, ini kawasan jumlah hasil. Okey, sedangkan pada Q0, pada kuantiti Q ni jumlah kosnya adalah pada titik A, iaitu pada kos purata OP. Kita tahu tadi kan OP adalah kos purata. Jadi bila darab dengan kuantiti, bermaknanya luas kawasan jumlah kosnya adalah OPAQ0. Jadi hasil beza jumlah hasil OP0 E0 Q0 dengan ditolak dengan jumlah kos OPAQ0, bermakna kita boleh buat rumusan lah. Kita boleh rumuskan bahawa kawasan ini adalah kawasan untung kurang normal. Untung lebih normal, untung lebih normal yang diperolehi oleh firma PPS ini dalam jangka masa pendek. So untuk lebih normalnya di kawasan yang saya lorikkan inilah hasil perbezaan jumlah kos dengan jumlah hasil. Jumlah hasil OPOEQO. Ini jumlah hasil. Tolak dengan jumlah kos OPAQ0. So dapatlah kawasan orange ni untung lebih normal sebab hasil besar pada kos. Jadi kita boleh buat rumusan untuk ayat seterusnya ni ialah luas TR-nya OPO EOQO yang saya tunjukkan sebentar tadi. Manakala luas TC-nya OPAQO. So bermakna maka firma ni dikatakan memperolehi untung lebih normal dalam jangka pendek, iaitu seluas kawasan berlorik ni lah, iaitu PPO EOA. Okey, PPO EOA. Okey, so kawasan yang berlorik ini adalah merupakan untung lebih normal PPS dalam jangka pendek. Okey, apakah yang berlaku seterusnya apabila firma PPS memperolehi untung lebih normal dalam jangka pendek ini? Okey, so kita akan buat uraian untuk ayat yang ke-5, iaitu berkaitan dengan peralihan keluk penawaran pasaran melibatkan Raja 1 ni, di mana apabila untung lebih normal dinikmati dalam jangka pendek, dia akan menarik firma-firma baru untuk masuk ke dalam pasaran. Firma baru ini adalah merupakan firma yang berada di luar daripada pasaran PPS, yang sebelum ni tidak terlibat pun dalam aktiviti jual beli ataupun perniagaan dalam PPS ni. So dengan keuntungan yang dinikmati ini, dia mendorong firma lain untuk memasuki pasaran. Jadi ini ditambah lagi dengan ciri-ciri pasaran PPS yang memang pasaran yang bebas dari segi nak masuk keluarnya. Jadi kebebasan keluar masuk yang ada dalam pasaran ini yang sebebas-bebasnya menyebabkan firma baru ni masuk tanpa kawalan lah. Okey, so kemasukan firma baru ni dia akan menyebabkan jumlah atau bilangan firma yang terlibat dalam pasaran ini dari segi urus niaga, jual beli dan sebagainya semakin bertambah.
So efek yang seterusnya dia akan menyebabkan berlaku pengembangan dari segi saiz pengeluaran lah. Dengan pertambahan bilangan FIMA ini, pengembangan saiz pengeluaran itu akan berlaku dengan lebih banyak, dan seterusnya sudah pasti akhirnya dia akan menyebabkan impact atau kesannya kepada keluk penawaran, di mana keluk penawaran akan beralih ke sebelah kanan dari S0 ke S1. Okey, S0 ke S1 tu saya akan lukiskan di sinilah. Okey, so dia akan beralih ke sebelah kanan daripada S0 ke S1. Okey, saya buat begini ya. Okey, jadi dia bergerak ke sebelah kanan secara selari daripada S0 ke S1. So, peralihan keluk ini sudah pasti akan menyebabkan titik persilangan baru akan diperolehi pada titik I1 dengan harga keseimbangan baru dicapai pada P1. Okey. Jadi dengan harga P1 dan kuantiti keseimbangannya adalah pada Q, pada kuantiti Q1. Okey, so ini kesannya kepada keluk rajah sebelah kiri, rajah 1, rajah industri. Jadi huraiannya beginilah. Peralihan keluk penawaran pasaran untuk Raja 1 ni, persilangan keluk penawaran baru, sebab kita tahu tadi dia mengalihkan keluk penawaran ke kanan daripada S0 ke S1. So bermaknanya persilangan keluk penawaran baru S1 tu dengan keluk permintaan DODO dicapai pada titik keseimbangan I1 pada harga baru pada P1 dan kuantiti keseimbangan baru pada Q1. Okey, itu dia kesannya apabila berlakunya perubahan ataupun peralihan keluk penawaran pasaran, kesan daripada kemasukan FIMA baru tadi. So impactnya kita akan dapat lihat pada rajah yang kedua di sebelah kanan tu. So kalau kita perhatikan peralihan keluk penawaran rajah kedua ni, dia impactnya mana kita akan perhatikan akibatnya perubahan harga baru daripada P0 kepada P1 tu. So dia akan menyebabkan disebabkan FIMA PPS ni dia penerima harga, so keluk permintaan FIMA PPS dia akan beralih ke bawah. So saya boleh tulis keluk ini akan beralih ke bawah lah. Okey, kita panggil keluk permintaan FIMA. Okey, dari sisi keluk permintaan lah. Keluk hasil ni termasuk keluk permintaan hasil purata, hasil marginal dia akan beralih ke bawah dari MR0, AR0 sama dengan DODO sama dengan PO ni akan beralih ke bawah. So dia penerima harga pada harga baru keseimbangan di pasaran pada P1. So dia terima saja pada harga P1 ni. So kita tulis P1 dan kita gariskan lah. Okey. Jadi begitulah apabila kita perhatikan, apabila harga keluk ni turun, kita tulis sini R1 MR1 D1 D1 P1 lah. Okey. So keluk ni akan turun ke bawah lah seiring dengan sebagai sifat dia sebagai penerima harga pasaran. So keseimbangan ini pada harga P1 dia menerima sajalah, so dia turun ke bawah. Jadi itulah impactnya kepada keluk permintaan FIMA PPS dalam jangka pendek ini apabila berlaku perubahan harga keseimbangan di pasaran ataupun industri. Okey, kemudian kita akan melihat kesan selanjutnya lah. Okey, jadi untuk melihat kesan selanjutnya kita pergi kepada kita kenal akal satu keluk yang dikenali sebagai keluk LSC. Bila bertukar daripada jangka pendek kepada jangka panjang ni, maka terbentuklah keluk LSC. Okey, kita tarik LSC yang bersentuh dengan keluk SAC jangka pendek ni secara tangent di sini. Kemudian kita tarik, kita turun sampailah dia capai titik minimum dekat sini. Okey,
dia akan sampai, dia bersentuh secara ni lah. Okey, saya buat ni lebih kurang dia bersentuh di sini ya. Saya buat di sini titik sentuhan secara tangent dengan keluk AR1 ni, keluk permintaan lah. Okey, nah ini dia turun, dia naik, dan kemudiannya dia naik Okey, saya buat terus. Okey, kalau nak lebih jelas kita buat lakaran dengan besar sikit lah. Okey, nah ni keluk dia. Okey, so keluk dia berbentuk beginilah. Okey, so kita boleh abaikan AR yang ni lah. Okey, kita dah berada dalam jangka panjang. So this is cost per rata jangka panjang. Jadi anda rasanya sudah sedia maklum lah bagaimana keluk cost per rata jangka panjang ni terbentuk dalam jangka panjang. Itu hasil daripada sambungan titik-titik cost per rata jangka pendek yang terendah atau yang paling minimum pada setiap tingkat output keluaran kan. Okey, bila terbentuknya keluk cost per rata jangka panjang, okey, jadi di sini titik minimum dia kat sini. So bila kita buat keluk cost per rata jangka panjang, itu LAC long run average cost, maka kita kena buat keluk cost MC jangka panjang yang landai. Sifat keluk cost marginal jangka panjang adalah landai. Okey, kalau saya buat ni, saya buat sekali lagi lah, sebab kita nak samakan yang tebal ni merujuk kepada keluk-keluk jangka panjang. So saya buat memotong pada LSC minimum. Okey, this is keluk cost marginal jangka panjang, ataupun saya tulis juga sebagai LMC Okey, itu dia. Jadi kita tengok keseimbangan dicapai di mana. Okey, secara konsepnya kita boleh kata keseimbangan dicapai apabila MR sama dengan MC Okey, kalau kita perhati dekat sini dalam jangka panjang ni, kita tengok darjah 2 ni kan, keseimbangan pasaran memang dia akan dicapai apabila keluk marginal, hasil marginal sama dengan cost marginal. So MR sama dengan MC lah. Okey, di mana dia akan dicapai apabila keluk MR dia adalah MR1 lah di sini dia kena pada bersilang dengan keluk MC ada dua dekat sini MC jangka pendek, MC jangka panjang. So kita dah buat ke MC jangka panjang ni. Jadi dekat sini kita kena buat satu SMC keluk MC jangka pendek. Okey, pada titik minimum ni di sini ada satu SMC juga. Okey, saya akan tulis ni SAC1. So bila ada SAC1 bermakna ada satu SMC1. Okey, so maknanya kita faham setiap satu keluk keluk cost per rata mesti ada keluk cost marginal dia. So kalau yang jangka panjang punya dia akan ada MC nya lah. Okey, begitu dia dengan AC jangka pendek, so dia akan ada MC je. Okey, so semuanya bersilang-silang pada titik persilangan di sini. So maknanya saya boleh katakan MR sama dengan MC dicapai dalam jangka masa panjang apabila MR1 sama dengan bersilang dengan MC jangka pendek, MC jangka pendek pada titik ni juga, dan di sini juga kan MC jangka panjang. Okey, so persilangan berlaku di sini dan saya tulis dia berlaku pada titik, kalau sini dulu titik keseimbangan jangka pendek I0, this is jangka panjang I1. Okey, saya tandakan awal-awal supaya kita dapat lihat dia punya ni lah. Okey, ayat selanjutnya kalau kita perhatikan keseimbangan jangka panjang PPS ni pada darjah 2 ni dicapai pada titik keseimbangan I1. Okey, yang saya tandakan inilah. Okey,
kita tahu bahawa apabila kita tengok MR sama dengan MC, kita akan dapat titik keseimbangan dan kita juga dapat harga keseimbangan. Okey, harga keseimbangan yang dicapai dalam jangka masa panjang bagi BPS ni adalah pada P1 lah. Titik keseimbangan sini, ni harga keseimbangan dia lah. Sebab dia penerima harga, so kelutnya adalah mendata seiring dengan paksi kuantiti atau paksi output. Dan kuantiti keseimbangannya sudah pastilah dicapai pada Q1, Q kecil 1. Kita tarik sini lah. Pada persilangan E1 ni kita tarik secara menegak dengan garis lurus. So kita dapatlah Q1, Q kecil 1. Sebab sebelah sini Q besar kan. Okey, itu dia kuantiti keseimbangan Q1. So apa yang saya nak beritahunya ialah pada titik E1 tu, okey, kita tengok pada titik E1 tu kan. Apa yang berlaku pada titik E1 tu? Ni ayat ni penting ya. Pada titik keseimbangan E1 iaitu pada kuantiti Q1 kan. Okey, apa yang berlaku? Kita tengok ayat dia. Okey. MR1 sama dengan AR1 sama dengan DD1 sama dengan P1. Ni nampak ni. Ni semua adalah kelut permintaan ataupun kita kenal dia sebab kelut-kelut hasil sama dengan kelut-kelut kos. Nampak? Kat sini juga dia bersilang. Pada titik ni dia bersilang dengan kos marginal jangka pendek SMC1. Ni kos marginal jangka panjang iaitu LMC. Sorry ya, ini tak ada LMC, kita tak tulis satu lah, kita terus kepada LMC ya. LMC kat sini juga bersilang pada titik E1. Okey, MC jangka panjang, MC jangka pendek, SMC1 dekat sini. Dan juga pada titik E1 juga kos purata jangka panjang LAC pun berada pada titik E1. Ni pun tak ada, sorry, maaf ya. So tak ada satu lah. Maknanya dia LMC sama dengan LAC. Okey. So apa yang saya boleh kata dalam jangka panjang ini pada titik E ataupun pada tingkat harga P1 ni, kelut permintaan ataupun kelut hasil. Okey, this is kelut hasil lah, ataupun kita panggil kelut permintaan pun boleh. Dia sama dengan kelut kos. Okey. Kelut kos. So this is kelut hasil lah. Sebelah sini yang kawasan ni ada kelut hasil. Sebenarnya hasil ni hasil marginal, hasil purata, termasuk kelut permintaan dan harga sama dengan kelut kos, iaitu kelut kos purata jangka panjang. Ada satu lagi sebenarnya kelut kos purata jangka pendek ni. Kat sini pun bersilang juga. Kos purata jangka pendek dengan kos purata jangka panjang sama dengan kos marginal jangka pendek SMPC1 dan kelut kos purata kelut kos marginal jangka pendek SMC1 dan kelut kos marginal jangka panjang LMC. Okey. So di situlah persilangannya berlaku pada satu titik, itu titik E1. Okey. Okey, jelas ada penambahan dekat sini satu Okey. So di situlah situasinya. Okey. Dan seterusnya kita ayat terakhir. Okey, sebelum kita menutup dia punya perbincangan tentang ini, kita ceritakanlah. Okey. Jadi keseimbangan jangka panjang bagi rajah 2 ni, segi huraiannya kita menunjukkan bahawa keseimbangan dicapai pada titik E1 kan. Jadi kita ceritalah, jangan lupa tentang jumlah kos dengan jumlah hasil. Okey. So didapati jumlah kos sama dengan jumlah hasil TR sama dengan TC. Okey, kalau kita perhati dekat sini luas TR sama dengan TC iaitu OP1 E1 Q1 OP1 E1 Q1. So luas 4 segi ni adalah kawasan yang dikatakan jumlah hasil dan juga kawasan jumlah kos. Jadi bila TR sama dengan TC, maka kita bolehlah merumuskan bahawa firma PPS
dalam jangka panjang ini dikatakan memperolehi untung normal saja. Luas kawasan untung normal tu samalah OP1 I1Q1 OP1 I1Q1 ni untung normal FIMA PPS jangka panjang. Jadi kena jelas bahawa dalam jangka panjang FIMA PPS hanya mendapat untung normal saja. Kalau dalam jangka pendek, dalam kes ini daripada jangka pendek dia dapat untung lebih normal. Akhirnya macam mana penyesuaian ke atas harga tu yang menyebabkan peralihan keluk penawaran, keluk permintaan, sehingga akhirnya FIMA PPS mendapat untung normal saja dalam jangka panjang. Okey, itu saja untuk penerangan bagi tajuk ni lah. Sekian.